ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar? Semuanya sihat hari ini? Ya, selamat Hari Raya. Tak ada kuih raya? Tak ada, tak bawa. Air teh susu sempat siapkan tak Mak Isa? Tak sempat juga. Ingatkan ada open house pagi ni. Gufran tak ada ya? Tak ada kurang je. Kalau ada bagus juga, tak payah belajar. Itu sebenarnya. Raya kan? Semua mood raya kan? Ni ramai tak datang ni. Masih hari raya lagi. Masih raya lagi. Ni Syawal ke berapa hari ni? Tak ingat dah Syawal ke berapa. 16. 16 Okay, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah hari ini kita bertemu sekali lagi setelah kita bercuti selama berapa minggu? Sebulan? Sebulan lebih tak? Sebulan? 5 hari? Oh kira Kak Som, Masya Allah, tabarakallah. Sebulan 5 hari tau, jangan main-main 5 hari pun dia kira. Kalau saya tak datang kuliah hari ni, berapa hari lagi? Okey baik, Alhamdulillah. Hari ni kita nak mulakan muka surat yang keberapa? 296. Ringkas saja ya? Pendek je kan? 2 paragraf Okey. Tak apa, 2 paragraf. Kita baca juga. Ni 2 paragraf ni, Ustazah baca terus balik lah ni. Boleh? Boleh cik? Baca terus balik? Tak boleh? Penat datang ya Allah ya Tuhanku. Marah orang cakang. Orang berseling pun marah juga. Penat-penat datang keluar rumah pukul 7 ya Allah. Dia baca 2 paragraf tu balik dah. Baik tak payah datang tengok FB live maju. Okey baik, kita masuk kepada topik kita pada pagi ini. Kita berada pada bab yang kelima. Bab kita yang kelima, muka surat 296. Okey. Muka surat 296. Topik kita pada pagi ini ialah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketakwaannya. Nya berbalik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 2 perkara yang kita ingin bahaskan pada pagi ini. Satu ialah berkaitan tentang akhlak, kedua berkaitan tentang takwa. Tapi biasanya takwa dia datang dulu ya. Okey, takwa ni akan datang terlebih dahulu. Cuma tak pasti kenapa letak takwa tu di bahagian yang kedua. Tapi kalau kita baca nanti teksnya di sini, kita akan dapati ketakwaan disebut sebelum akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey baik, kita lihat pada perenggan yang pertama, di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terhimpun ketakwaan dan akhlak yang mulia. Kan dia sebut takwa dulu baru dia sebut akhlak. Jadi dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2 perkara ini yang tidak boleh kita nafikan. Ia menjadi hiasan pada diri baginda yang akhirnya menjadi contoh tauladan untuk kita semua. Jadi dia kata sesungguhnya ketakwaan kepada Allah menyebabkan hubungan seorang hamba dengan Rabbnya menjadi baik. Adapun akhlak yang baik, sikap ini dapat menjaga keharmonian hubungan di antara sesama makhluknya. Jadi kita lihat di sini ada 2 perkara. 2 perkara penting. Kenapa hari ni macam kipas kuat sangat Saya rasa terbang.
ke kipas atas ni? Biasa buka kipas ni? Buka Memang terbang gini Oh dah sebulan cuti. Memang terbang gini Tak rasa macam baju berkibar-kibar sangat. Selalu tak macam ni je. Okey. Lihat Nabi SAW baik, dari Nabi SAW ada dua perkara penting. Pertama, takwa. Kedua, akhlak. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dia jelaskan mengapa kedua-dua perkara ini amat penting. Okay. Pertama ialah dia kata takwa ini dia akan membuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi baik. Manakala akhlak pula membuat hubungan sesama manusia menjadi harmoni. Okey. So kita ada dua poin penting di sini, takwa dan akhlak. Satu berkaitan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua ialah berkaitan hubungan kita sesama manusia. Perbincangan ini menjelaskan kepada kita bahawa hidup kita sebagai seorang muslimah ia bukan hanya semata-mata antara kita dan Tuhan. Okey, tetapi menunjukkan satu bukti yang jelas hidup sebagai seorang muslimah ianya ada satu lagi hubungan, iaitu hubungan sesama manusia yang perlu kita jaga dalam kehidupan ini. Jadi kita tak boleh kata saya dengan Tuhan saya je, tak boleh kata gitu. Sebab kita ada masyarakat, kita ada hidup untuk berkomunikasi dengan orang ramai di sekitar kita. Kita tidak boleh hidup bersendirian dengan agama kita. Ini mungkin kadang-kadang ada orang silap faham tentang hal itu. Baik, kalau kita lihat tentang takwa di sini, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman. Okey, dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke 102. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Biasa dengar ayat ini? Bila dengar? Khutbah. Oh, dengar saya baca hari ini. Allah Kak Som, tak agak-agak jawab. Khutbah Jumaat. Biasa. Okey. Ini adalah pesan ketakwaan yang biasa diberikan setiap minggu kita dengar. Khutbah Hari Raya ada? Ada tak? Siapa pula telefon? Nak angkat ke tak nak? Tak payah angkat. Okay. Yay. Namun yang penting, di dalam firman degil pula dia ni. Sekejap
Baik, dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-102 tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita sebagai orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan kalian adalah seorang yang bergelar muslim. Nabi SAW juga memberikan wasiat yang sama. Ketika Nabi SAW dilihat memberikan wasiatnya yang terakhir, Nabi kata kepada para sahabat, usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-ta'ah. Aku berwasiat kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah azza wa jal dengan dalam keadaan yang mendengar dan juga taat. Yang pentingnya di sini kita nak kata dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW banyak menekankan tentang ketakwaan. Allah perintahkan kepada kita supaya bertakwa dengan sebenar-benarnya. Bahkan Nabi SAW sebelum baginda wafat, baginda juga mengingatkan kepada kita dengan ketakwaan. Ada sebuah kisah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada 3 orang lelaki, mereka ini datang ke rumah isteri-isteri Nabi SAW untuk melihat bagaimana ataupun untuk bertanya kepada isteri baginda bagaimana pengamalan Nabi SAW. Biasa dengar kisah ini? Biasa ya? Okey. Jadi mereka ni datang nak jumpa dengan isteri Nabi. Kenapa jumpa isteri Nabi? Kenapa tak jumpa dengan para sahabat? Isteri Nabi duduk serumah dengan Nabi. Jadi orang serumah ni biasanya lebih tahu bagaimana amalan dalam rumah ni. Mungkin kita ada amalan-amalan yang kita tak bawa keluar kan, yang kita tak tunjukkan kepada orang ramai. Jadi di kalangan mereka bertiga ni, mereka nak tahu mungkin ada amalan yang dirahsiakan oleh Nabi SAW. Tapi bila mereka jumpa dengan isteri Nabi SAW, semua isteri Nabi kata apa? Amalan-amalan yang biasa yang mereka nampak, yang biasa Nabi SAW buat bersama dengan para sahabat adalah amalan yang sama. Jadi mereka bertiga ni pun saling berbincang-bincang. Mereka kata apa? Ini tak boleh jadi ni. Nabi SAW adalah di kalangan insan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang. Kita kena buat amalan yang lagi bagus daripada Nabi. Ini poin dia. Yang pertama tu mereka kata kita kena buat amalan yang lagi bagus, lagi baik dari Nabi SAW. Lelaki yang pertama kata, okey, kalau gitu, saya akan jadi orang yang berpuasa sepanjang tahun. Saya tak nak berbuka. Dia kata gitu. Ni yang lelaki yang pertama. Lelaki yang kedua kata apa? Kalau awak tak nak puasa, kalau awak nak puasa tak nak berbuka, saya nak jadi orang yang solat malam. Saya tak nak tidur. Yang kedua kata gitu. Lelaki yang ketiga ni pun tak nak kalah. Okay? Tak nak kalah dia. Dia kata apa? Puasa tak buka, solat tak tidur. Kalau gitu, saya tak nak kahwin lah. Dia kata kan, saya tak nak kahwin. Saya tak nak mendekati wanita-wanita ini. Jadi, apa yang mereka rancang itu sampai kepada pengetahuan Nabi SAW. Nabi datang bertemu dengan mereka. Nabi pun kata kepada mereka, adakah kalian lelaki-lelaki yang berkata begini, begini dan begini? Yang 3 tadi perkara tadi kan? Nabi pun kata kepada mereka, wallahi inni la akhsyakum, demi Allah, aku adalah orang yang lebih takut lillah,
La akhsyakum lillah. Aku adalah orang yang lebih takut kepada Allah. Wa atqakum, dan aku adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kalian. Tetapi aku adalah orang yang asumu wa uftir. Aku adalah orang yang berpuasa dan aku berbuka puasa. Wa usalli wa arkud. Aku adalah orang yang salat malam dan aku juga adalah orang yang tidur untuk rehat. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga adalah orang yang menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sesiapa yang benci pada sunnahku, maka mereka itu bukan di kalangan aku. Ini kata Nabi SAW. Yang saya nak petik daripada kata-kata baginda itu ialah Nabi kata baginda adalah insan yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lari daripada topik kita masih bincang tentang takwa. Okey? Nabi kata aku adalah insan yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi dalam keadaan yang paling bertakwa kepada Allah, aku melakukan perkara-perkara yang tidak menyalahi ajaran yang terdapat di dalam agama ini. Maknanya Nabi tidak berlebih-lebihan dalam pengamalannya. Walaupun dia adalah seorang Nabi. Okay? Dia tidak melampaui sehingga memudaratkan dirinya. Baik, saya dah bagi tadi. Pertama, surah Ali Imran ayat 102 berkenaan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menjadi seorang insan yang bertakwa. Kedua, saya bagi dalil tentang wasiat perpisahan daripada Nabi SAW yang memberikan wasiatnya kepada kita supaya menjadi umat Nabi yang bertakwa kepada Allah. Dalil yang ketiga, daripada pengucapan baginda sendiri, baginda mengaku bahawa baginda adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan saya, apakah yang dimaksudkan dengan ketakwaan? Okey, Fitri? Takwa maknanya apa? Sekali lagi? Menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhkan diri dari yang dilarang. Okey, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa yang dilarang. Ada definisi yang lain? Ada siapa nak tambah? Ada? Tak ada? Kak Siti? Tak ada? Kak Zah? Tak ada. Siapa lagi kakak kat sini? Semua nak sebut. Cik nak tambah cik? Tak ada. Cik nama cik siapa cik? Maaf. Marjia. Ah? Marjia. Marjia. Nak panggil Cik Mar? Boleh? Cik Mar. Cik Aja. Oh, Cik Aja senang lagi ya. Cik Aja. Cik Aja. Cik Aja tak nak nama apa Cik Aja? Lupa. Oh, dah tanya nama lupa terus. Kak Sat nama okey. Taat kepada perintah Allah dan tinggal larangan Allah. Sama. Sama dengan yang pertama itu. Ada yang tambah lagi? Yang duduk-duduk? Tawakal? Tak. Itu cerita lain. Ya. Apa dia? Melaksanakan dengan tanpa paksaan. Okey, menarik. Saya boleh ambil. Okey. Nanti saya explain
melaksanakan tanpa paksaan. Ada yang nak tambah nombor 3? Ustazah ni macam masak pula nak tambah-tambah. Tambah garam, tambah gula. Kakak tambah apa kak? Ada nak tambah apa? Belum. Sekejap, tengah digest. Bagi kita digest dulu. Oh, yang belakang, sorry. Takut kepada Allah. Okey, boleh. Cukup ke? Nak tambah lagi? Dah sudahlah Ustazah. Dah sudahlah. Kak Mida nak tambah apa Kak Mida? Tak ada? Cukup ni? Cukup? Cukup rasa ya? Cukup rasa semuanya? Okey, baik, cukup. Saya nak bawa dahulu perbincangan daripada sudut bahasa. Okey? Takwa daripada sudut bahasa kita fahami sebagai jaga diri kita. Okey? Jaga diri atau kita kata kita ni jadi orang yang berhati-hati. Ini kita panggil sebagai takwa daripada sudut bahasa. Yang tadi ni semua kita sebut perbincangan dari sudut istilah. Istilah tu maksudnya penerangan yang lebih panjang lebar lagi ikut kepada perbincangan yang terdapat di dalam penerangan-penerangan yang diberikan oleh para ulama. Baik. Kalau kita kata ia adalah jaga diri ataupun berhati-hati di sini, kita sebut sebagai meletakkan sesuatu di hadapan supaya kita tidak terkena dengan kemudaratan yang ada di sebelah sana. Contoh, saya bagi contoh mudah daripada sudut bahasa. Kalau kita takut lipas, kita buat apa? Spray. Spray tu jadi macam shield kan? Dia macam pendinding kan? Maknanya kita buat sesuatu untuk dinding benda, ada benda. Ataupun kita letak ubat. Ini letak kat sini ni. Kalau lipas makan dekat sini tak kacau kita makan kat situ. Maknanya kita buat sesuatu untuk jadikan ia sebagai pendinding. Ataupun senang kata kalau orang takut hantu dia buat ada tangkal kan. Tapi itu syirik lah ya. Itu syirik. Dia tangkal kan. Okey, tangkal tu jadikan sebagai pendindingnya antara dengan sesuatu yang dia takut. Baik. Takwa sebenarnya begitu. Yang kita takut sekarang ini bila kita cerita tentang takwa, kita takut kepada Allah. Kenapa kita takut kepada Allah? Kita takut kepada kemurkaan Allah. Kita takut pada azab Allah. Kita takut pada seksa Allah. Kita takut pada neraka Allah Azza wa Jal. Bila kita takut dengan semua perkara itu, kita akan jadikan ataupun kita akan buat sesuatu yang mendinding diri kita daripada apa perkara yang kita takutkan itu tadi. Okey, saya buat dengan satu gambaran yang begini. Kita takut sekarang takut apa? Takut murka Allah. Saya ambil satu saja. Okay, ni sekarang kita sebagai hamba Allah. Bila kita takut dengan murka Allah, kita nak ada satu pendinding supaya kita tak terkena dengan murka Allah itu tadi. Kan? Kita tak nak Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita dengan seksa, azab kubur contohnya. Kita tak nak Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam api neraka, tidak mahu mendapat apa-apa perkara yang menyusahkan kita di hari kiamat kelak. So sekarang kita nak buat apa supaya kita tak terkena dengan murka Allah tu tadi? Kita nak ada pendinding. Ini kita panggil sebagai takwa. Namun apakah pendindingnya? Ini dia. Okey, apa yang pendinding dia ni yang kita nak jadikan penghadang supaya kita tak termasuk ke dalam kemurkaan Allah, iaitu kita melaksanakan perintah Allah,
Kita tinggalkan larangan Allah. Apa-apa perkara yang Allah larang, kita jangan buat, kita tinggalkan. Iaitu melaksanakan tanpa paksaan juga. Kerana apa? Orang yang bertakwa, dia buat satu perkara ialah untuk meraih pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan yang sedemikian, dia tidak buat kerana manusia. Okey, dia tidak buat perkara yang pertama ini kerana nak mendapatkan pujian orang ramai. Kenapa kita berpuasa? Bulan lepas. Kenapa bulan lepas? Bulan lepas kenapa berpuasa? Macam dah berapa hari ni. Kenapa kita berpuasa pada bulan lepas? Perintah Allah. Kenapa Allah perintahkan? Allah kan dah kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat perintah puasa, Allah sebutkan tentang takwa. Allah kata kepada orang-orang yang beriman dalam ayat itu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang yang terdahulu berpuasa, ialah supaya kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Maknanya kita laksanakan kewajipan ini ialah untuk meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sampai kepada ketakwaan di sini, maknanya yang pertama ini perlu ada, tetapi keberadaan satu pelaksanaan yang kita lakukan itu tadi, ia memerlukan keimanan dan mengharap pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hadis yang kita biasa baca pada bulan lepas, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang dia berpuasa pada bulan Ramadan, yang mana dia itu berpuasa dalam keadaan yang penuh keimanan, dia berpuasa dalam keadaan yang mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah kita panggil orang yang bertakwa, yang berusaha untuk meraih ketakwaan, yang berusaha untuk menghadang dirinya agar tidak masuk dalam murka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang tak berpuasa kerana dia sengaja tak nak puasa, maknanya dia menjemput kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan? So maknanya apa yang kita buat dalam hidup kita, kita solat, kita puasa, kita bayar zakat, hal-hal berkaitan dengan kewajipan itu tadi, ianya adalah perbuatan yang mana kita lakukan untuk menghalang diri kita dari masuk pada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita buat itu ialah untuk menguatkan lagi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita puasa bukan, kita tak lihat ia sebagai satu bentuk yang culture. Okay? Kita berpuasa bukan budaya, bukan adat. Mungkin kalau orang yang tak faham tentang agama, mereka kata, oh orang Melayu ni, orang Melayu ni dia kalau dalam setahun tu ada satu bulan dia tak makan, dia tak minum. Orang akan lihat ia sebagai satu adat dan budaya kita. Tetapi orang yang beriman, mereka yang memahami agama, kita tak lihat ia sebagai satu budaya ataupun adat. Kita berpuasa, ia adalah tuntutan agama bagi meraih ketakwaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang berpuasa hanya kerana dia lihat itu sebagai satu adat, oh orang semua puasa, kita puasalah. Kan? Itu orang kata puasa yok-yok. Puasa budak-budak yang baru nak belajar. Kenapa puasa? Oh, Umi puasa, kita pun puasalah. Kan? Tanya anak saudara saya, kenapa Haris puasa? Umi suruh puasa. Alah sedih. Umi suruh puasa. Umi suruh puasa. Oh, Umi suruh puasa. Sebab dia budak-budak, dia tak faham kan? Belum sampai masanya untuk dia faham, tapi praktisnya ada. Yang dilatih pada waktu itu. So kita sama juga, kita kata, kita tak boleh kata saya nak tunggu sampai saya ada takwa baru saya nak puasa. Tak boleh kata begitu. Kan sebab kita dah akil balik. Kita dah dewasa, kita dah boleh berfikir, kita dah boleh belajar. Sebab itu antara cara kita untuk meraih ketakwaan ini ada 5 perkara yang perlu kita fahami. Pertama ialah di kalangan para ulama, ketika mereka discuss, bincang tentang takwa ini,
Orang yang nak jadi orang yang bertakwa, pertama dia kena belajar. Belajar agama. Kita tak boleh terus-terus jadi orang yang bertakwa muslimah. Kita tak boleh kata, oh Alhamdulillah ya hari ni dengar Saudara Sakinah sekali terus bertakwa kepada Allah. Tak, takwa dia tak jadi sedemikian. Takwa ni it takes time, okay? Mengambil masa. Kita tak boleh kata hari ni belajar, hari ni bertakwa, tidak. Tetapi ia perlu konsisten. Kan apa pun kita buat, kalau kita nak ada satu keadaan yang mantap, kita perlu konsisten, istiqamah pada keadaan itu. Jadi belajar kena istiqamah juga. Maknanya kuatkan semangatnya untuk belajar agama. Bila kita dengar ayat Allah, ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, kita dengar perbincangan di kalangan para ulama, hukum hakam yang ada dalam agama ini, jiwa kita akan lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita dengar ayat tentang api neraka contohnya. Apa rasanya? Kebiasa-biasa saja. Tak rasa apa-apa pun Saudara Sakinah dia baca pasal ayat neraka tu. Aku okey je. Kau okey? Aku okey je. Macam tu ke? Macam itu. Orang yang beriman, dia akan bertambah-tambah keimanan dia. Ketakutan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia akan menjadi orang yang meninggalkan larangan Allah. Sikit demi sedikit ketakwaannya terbentuk daripada pembelajaran dan pengajaran. Sebab tu pentingnya kita sebagai muslimah ni ikuti pengajian agama. Tak kiralah ikut mana-mana kelas ustazah, mana-mana ustazah lah, tak semestinya kuliah saya. Okay? Apa-apa, mana-mana kuliah. Sebab apa? Setiap kuliah ni dia mengajar perkara-perkara yang baik untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita biarkan diri kita kosong, itulah yang menyebabkan kita tak rasa apa-apa. Bila kita diperdengarkan dengan sesuatu yang menggerunkan tentang ayat Allah. Kalau hati kita, jiwa kita ni biasa ataupun tidak terbiasa dengan perkara-perkara keagamaan, kita tak berapa suka ya untuk duduk, untuk dengar. Sebab ia satu benda yang saya sebut perjuangan untuk duduk dalam kelas, dengar kan. Macam saya selalu kata, bukan mudah kita nak duduk, kita nak dengar 1 jam saya membebel. Bukan mudah. Tak, saya dulu saya pernah katalah, kalau orang yang dia tak biasa, dia tak ada shock tu tak ada kan. Shock tu tak ada, apa dia ni bebel. Kita rasa gitu. Kalau orang yang biasa, kalau kita biasa datang kuliah, dengar benda-benda yang baik ni, kita boleh duduk. Kita suka, kita dengar, kita senyum je, keadaannya sedemikian. Macam kalau orang, dia tak biasa dengar lagu dandut, kalau dia dengar, apa rasanya? Berdandut terus. Bingit, betul Kak Nisa, betul bingit. Kita apa? Kan? Kita kalau tak biasa duduk tempat yang mana orang bergelik sakan, apa rasanya? Kita akan tak suka. Apa ni? Dia begitu kita tak syok lah kan. Bayangkan kalau kita duduk satu tempat yang mana semua orang bersorak. Macam tu kan. Nampak orang bergelik ke apa. Kita akan rasa, apa ni? Perasaannya sedemikian. Namun untuk meraih ketakwaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita nak dapatkan ia sebagai satu bentuk pendinding tu tadi kan. Yang boleh dinding diri kita agar kita tak buat perkara-perkara maksiat tu tadi. Ia perjuangan. Perjuangan yang paling besar ialah belajar. Belajar agama. Okay? Dia perjuangan yang begitu besar. Ia menuntut kerelaan hati kita. Kita tak boleh duduk dalam kuliah ni dalam keadaan yang terpaksa. Kalau duduk dalam kuliah dalam keadaan terpaksa, saya cakap berbuih macam mana pun dia tak masuk. Kan Kak Nisa, angguk. Betul angguk, betul. Kita cakap, dia masuk telinga kanan, dia keluar telinga kiri. Tak ingat, ke kat sini sama juga? Nanti balik-balik dah pergi beli kek ke beli kuih ke apa, dah hilang dah. Tengok kek. Kelepas ni, ingat. Kelepas ni dah nak pergi jalan raya, pergi rumah member ke buat-buat, aku dah lupa dah apa Saudara Sakinah juga. Tapi yang saya nak katanya perjuangan ni, sebab tu Nabi kata man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui jalan-jalan yang mana jalan itu adalah jalan untuk menuntut ilmu agama,
maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan baginya jalan untuk menuju syurga. Belajar kenapa ia jalan menuju syurga, okey, dia bukan perkara yang mudah. Hal yang sukar ini biasanya akan bawa kita masuk ke dalam syurga Allah. Kerana syurga Allah ni dia bukan percuma. Ada sesuatu yang perlu kita lakukan untuk masuk ke dalam syurga Allah. Kita tak boleh masuk dalam syurga Allah ni saja-saja. Kan tak boleh dengan duduk-duduk. Duduk-duduk gitu-gitu. Bila mati masuk syurga, Alhamdulillah. Tak, dia tak sedemikian. Ia menuntut perjuangan yang tinggi, antaranya ialah menuntut ilmu agama. Melapangkan dada kita, buka jiwa kita, buka telinga kita, buka minda kita untuk dengar hal-hal yang baik. Ayat Al-Quran, hadis Nabi, perbincangan di kalangan para ulama. Baru kita akan jadi seorang muslimah yang lebih tenang. Seorang muslimah yang ada ilmu ni, dia tak cepat melatah. Okey, pegang ni kata-kata saya ya. Bila kita ada ilmu, kita tak cepat melatah. Kita tak cepat marah. Sebab kita tahu apa pun situasi yang berlaku, ada cara untuk diatasinya menurut kepada syariat kita. Jadi kita akan lebih tenang. Itu pentingnya kita belajar kan, orang perempuan ni banyak emosi. Sikit-sikit marah kan, sikit itu sikit ni kan. Dia macam-macam emosi dia. Jadi emosi itu dipandu dengan ilmu. Sebab tu bila kita nak meraih ketakwaan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, pertama, belajar agama. Kedua, jangan buat perkara yang syirik. Ramai orang belajar agama tapi buat juga perkara-perkara yang syirik. Ada tak kat sini yang buat? Nak minum air dululah. Tak ada, confirm? Confirm ya, tak ada ya? Syirik tu apa Kak Som? Oh, satu syirik yang menduakan Allah, lagi satu syirik yang macam riak. Ada jawapan yang lain? Seram masuk kuliah Ustazah Sakinah ni, sebab baik tak duduk depan. Kalau duduk depan saya kena tanya je. Sebab tu yang duduk depan yang boleh bercakap. Yang malu nak cakap duduk belakang je. Seramnya lah nanti kena tanya. Tak apa, okey je. Kan, okey je, tak ada masalah. Kak Mida nak jawab apa Kak Mida? Syirik tu macam mana Kak Mida? Tadi Kak Som kata syirik tu ada dua. Satu kita menduakan Allah, satu kita buat sesuatu yang macam syirik itulah. Itu namanya syirik. Syirik kecil. Syirik kecil. Ada syirik kecil, ada syirik besar dah. Ada besar, ada kecil. Okey. Kak Mida ada apa-apa nak cakap tentang syirik ni? Tak ada. Tak ada apa-apa contoh. Bagi saya contoh pun okey je. Mengagungkan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita lihat begini ya muslimah. Syirik ni dia adalah sesuatu yang kadang-kadang kita tak perasan ada dalam diri kita. Kita tak boleh lihat syirik itu dengan satu keadaan yang kita keluar agama. Mungkin ramai orang lihat begitu. Oh, kalau keluar agama je, sembah patung je, ni semua syirik. Okay, tukar agama semua syirik. Tapi kadang-kadang ada perkara-perkara yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini yang menyebabkan kita terjebak dalam kesyirikan. Kan? Kita percaya dengan hal-hal yang tahyul contohnya. Percaya pada tangkal tu tadi yang saya sebutkan. Betul tak? Tangkal ni boleh ke tidak sebenarnya? Tak boleh. Kalau tangkal daripada ayat Al-Quran macam mana? Kita kata soal-soal ayat Quran, soal-soal takkan tak boleh. Tak boleh juga. Betul. Oh, syadid betul ya muslimah-muslimah kat sini. Syadid, kuat betul. Memang tak boleh. Okey, saya cakap ini. Kalau ada orang, dia jumpa kita, dia kata, saya bagi awak ni, awak simpan. Ni semua ayat Al-Quran. Kalau awak simpan dalam beg, tak ada benda yang berbahaya akan timpa awak. Simpan boleh, tapi percaya tak boleh. Macam tu lah. Percaya pada ayat Al-Quran. Oh, dia percaya ayat Quran tu yang save dia tahu. Padahal bukan ayat Quran tu yang save dia tahu.
Betul Kak Song? Macam tu? Tak tahulah Ustazah. Dia dah jawab yang tu tak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala yang selamatkan dia. Okey, kita lihat begini ya. Apa-apa yang berkaitan dengan mudarat, kebaikan, ia semua atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh letak pada benda. Tak boleh letak pada benda. Contoh, ada orang mungkin dia kata, awak kena letak ni, hari ni saya dah baca ni ayat Quran, awak letak kat penjuru pintu rumah awak, Pontianak tak masuk ni. Suka Kak Zah kalau kau. Takut Pontianak Kak Zah? Takut je? Nak pergi mana? Nak ambil air ni. Ni. Haus je. Cakap pasal air haus pula dia. Ingatkan takut Pontianak nak lari tadi. Tu aja saya. Tiba-tiba saya cakap pasal Pontianak dia bangun. Tu saya nak pergi mana? Nak pergi mana? Okay. So ini kita lihat ya. Kadang-kadang benda-benda yang begini kita ambil ringan. Okay, kita ambil ringan. So, kalau tadi kita dah belajar betul-betul ni, kan, belajar agama betul-betul ni. Kita nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kita jangan mudahlah percaya dengan apa yang orang lain beritahu kepada kita. Kalaupun tadi yang saya bagi contoh kan, dia bagi kita dengan ayat Al-Quran. Adakah kita pasti tu ayat Al-Quran? Kadang-kadang orang tulis macam Arab kan. Mungkin dia tulis bahasa Jawi tapi bentuk jampi serampah. Kan, hai mambang tanah, mambang kuning, mambang oranye, mambang pink, mambang hijau, mambang segala mambang. Mambang pink betul. Tak pernah jumpa ya mambang pink, saya buat tu mambang pink tapi jangan baca. Kan dia tulis bahasa Jawi tau. Kita tengok, kita orang kata jahil hati kan. Ayat Quran ni. Kita pun percaya. Kalau kita percaya gitu, jin datang tau. Ya ke? Ya betul. Sebab apa? Okay. Jin ni dia suka kalau kita dah mula dekat dengan hal-hal yang syirik. Sebab tu kita kena jaga. Okay, jangan dekat ataupun jangan biarkan walaupun sekelumit, sikit pun jangan. Perkara-perkara syirik ni masuk pada diri kita, masuk dalam rumah kita ataupun ahli keluarga kita. Okey, jangan biarkan. Kalau boleh kita tegur. Sebab saya faham juga ada orang yang dia okey tapi mungkin mak dia kan, mak dia, bapak dia, ada orang gitu kan. Susahlah Ustazah nak cakap mak kita ni dah mendarah daging dengan dia kan. Macam tu kan, ada mak dia, Ustazah mak saya ni susahlah, dia percaya benda-benda macam ni kan. Ada ibu-ibu yang begitu, saya faham. Susah kita nak cakap. Entahlah, nak cakap kesian. Memang kesian lah, susah kita nak cakap kan. Saya pernah pergi dekat rumah seorang makcik ni, dia ajar saya tau, dia kata, kita ni kalau anak-anak sakit, kita baca dekat air. Baca kat air kita seru dengan penjaga telaga. Betul, saya pada waktu tu, saya susah nak cakap dengan dia. Sebab kita nak jaga hati dia kan. Itu kita orang luar tau. Kita orang luar pun susah kan nak cakap kan. Apatah lagi kalau anak sendiri. Dia cakap gitu saya dah macam, alamak macam mana nak cakap dengan cik ni saya cakap cik syirik tau cik. Cakap gitu kan nanti kan macam kena halau pula daripada rumah dia. So susah, benda yang susah. Cuma itulah selama mana kalau kita boleh jaga ahli keluarga kita agar tidak terjebak dengan perkara-perkara yang begini, kita jaga. Dan kalau kita boleh tegur mak kita dengan cara yang baik, alhamdulillah kita tegur dengan cara yang baik. Yang mesti penuh sopan santun lah ya, jangan merendahkan, jangan kita pekik-pekik, jangan kita ucap perkara-perkara yang tak baik lah pada mak kita. Dan kadang kita pun kalau dah belajar ni pun satu masalah adabnya kan. Ni masuk pada akhlak tu. Adabnya tu tak ada. Kita nampak diri kita yang paling bagus, paling berilmu. Sampaikan kita lupa yang kita bercakap dengan ibu kita, dengan orang yang lebih tua daripada diri kita, kan? Sampai kita lupa yang kita cakap ni dengan mak kita. Cakap mak mana tahu?
Mak tak belajar dengan Dr. Sakinah. Kita belajar tau dengan Dr. Sakinah, dia kata syirik, mak buat benda syirik, masuk neraka tau mak. Jangan cakap gitu dengan mak kita ya. Hati-hati dengan ucapan ni. Betul, mak kita kadang-kadang ada, sebab mak kita ni generasi yang bukan macam kita. Mak kita bukan generasi macam kita. Dia belajar, dia berada pada satu masa yang mana kejahilan tu ada. Maknanya ilmu, tak ada kuliah-kuliah macam kita sekarang ni kan. Online pun tak ada. Sekarang online ya, Kak Som senang. Nak kata jahil pun susah juga sekarang ni. Betul, nak kata jahil tak ada ilmu pun susah. Sebab dah online dah. Kita nak apa, kita nak belajar tentang apa, semua ada di Facebook. Kan? Nak belajar sihir ada juga dekat Facebook. Semua ada, benda yang baik, benda tak baik, semua dipaparkan secara terang-terangan di alam maya. Kan kalau tak boleh nak pergi pada alam nyata ni sekarang ni, kita cari di alam maya kita. Banyak sekarang ni, bersepah-sepah orang kata. Telah merata-rata, bertibaran. Nak kata tak ada ilmu pun susah juga. Sebab ilmu itu ada di hujung jari kita. Cuma kita kalau dah ada ilmu itu tadi, kita kena jaga adab, akhlak. Kalau saya nak masuk pada poin kita yang kedua di sini, tadi kata tentang akhlak Nabi kan. Tentang takwa tu saya berhenti sampai situ saja. Takut tak sempat. Bila kita kata tentang akhlak ini, digandingkan akhlak dengan ketakwaan, kebiasaannya begitu. Yang saya akan masukkan kedua-dua ini. Digandingkan takwa dengan akhlak ini, biasanya Nabi akan sebut. Antaranya Nabi SAW ada sebut, Nabi kata apa? Ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah engkau di mana engkau berada. Nabi pesan kepada Muaz ibn Jabal radhiyallahu an dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan. Nabi kata kepada Muaz, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja kamu berada. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Kebaikan itu akan menghapuskan keburukan yang telah engkau lakukan. Lalu Nabi kata apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Lihat ya. Pertama, Nabi sebut tentang takwa. Engkau, Nabi pesan kepada Muaz ibn Jabal, bertakwa kepada Allah di mana saja engkau berada. Maksud di mana saja engkau berada, tak kira engkau bersendirian, engkau berada di khalayak ramai, sama ada di hadapan orang yang soleh, di hadapan orang yang tidak baik. Berada di Singapura ataupun berada di Makkah dan Madinah. Kita kalau lihat orang pergi Makkah Madinah takwanya tinggi. Kan? Balik Singapura takwa hilang bagaimana tak tahu dah. Pergi Makkah Madinah, mulut jaga kau. Kat Mekah Madinah ni tak boleh cakap seseorang tau, nanti terkena. Kita takut jaga mulut, takwa orang nampak tu takwa dia. Balik Singapura, Allahu Akbar, takwa hilang. Balik Singapura, balik daripada umrah, mulut dia. Hilang takwa dia. Sedangkan Nabi kata, takwa itu berada di mana saja kita berada. Tak kira kita berada dekat Mekah Madinah, kita berada dekat Singapura, Malaysia, Australia, England, mana-mana pun kita berada. Kalau kita orang yang beriman kepada Allah, takwa ia adalah pendinding agar kita tidak buat perkara-perkara yang tidak baik. Lalu Nabi SAW tutup hadis itu tadi, Nabi kata apa? Bergaullah dengan manusia ini dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini amat penting. Sebab apa kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, Nabi banyak menggandingkan keimanan dengan akhlak. Kita kalau nak jadi muslimah yang bertakwa kepada Allah, orang yang bertakwa ni dia ada keimanan kepada Allah. Kita tak boleh hanya kita lihat dari sudut keimanan kita ataupun senang kata kita lihat pada sudut solat, puasa, kan, baca Quran, ni semua. Kita tak boleh lihat pada ibadah kita semata-mata. Tapi bagaimana kelakuan kita kepada orang lain? Bagaimana budi bicara kita? Bagaimana words ataupun ayat-ayat yang kita lontarkan kepada orang lain? Adakah ia mencerminkan ketakwaan kita? Orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan jaga tutur bicaranya, dia akan jaga tindakan dia,
apa yang dia nak buat, semua dia jaga. Itu namanya orang yang bertakwa. Sebab tu Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ada 4 perkara yang Nabi SAW sebutkan. Okay, saya nak bagi nampak lah tentang perkara ni. Mungkin ramai yang tak nampak, orang lihat, oh kita beriman kepada Allah, solat, puasa, zakat, tak ada kena-mengena dengan orang lain. Sekarang ini kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW, kita akan dapati Nabi ingatkan kepada kita berkenaan dengan orang yang ada di sekitar kita. Nabi tak hanya fokuskan kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, tetapi Nabi SAW ingatkan kepada kita bagaimana kita ni muamalah kita dengan sesama manusia. Sebab itu Nabi SAW dalam sebuah hadis, cantik hadis ini, dan saya yakin kita semua dah biasa dengar hadis ni. Nabi kata begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang dia beriman kepada Allah, okey, ni satu ya. 2 tadi apa? Wal yaumil akhir, hari kiamat. Nabi kata, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, fala yu'zi jarahu. Dia tidak menyakiti jirannya. Falyukrim daifahu. Dia muliakan tetamunya. Falyasil rahimahu. Dia sambungkan silaturahim. Fala yu'zi jarahu falyukrim daifahu falyasil rahimahu falyakul khairan aw liyasmut. Okey, yang terakhir Nabi kata apa? Hendaklah dia berkata yang baik ataupun dia diam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Okey, hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ada 4 perkara yang Nabi ingatkan kepada kita ni orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada hari kiamat. Kalau kita lihat pada bahagian yang pertama ni, Nabi SAW sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Okay, siapa yang beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari kiamat, ada 4 perkara yang dia tidak akan buat ataupun dia akan dia buat. Okay, sebabnya ada yang tidak, ada yang dia buat. Satu, Nabi kata apa? Dia tidak menyakiti jirannya. Ini akhlak ke bukan? Akhlak. Dia memuliakan tetamu, akhlak? Akhlak kita. Sambungkan silaturahim, akhlak ke bukan? Akhlak. Berkata baik atau diam? Akhlak. Keempat-empat ini adalah kepribadian orang yang beriman. Keempat-empat ini adalah ciri mereka yang ingin memiliki adab dan budi pekerti yang mulia. Sebab itu, ketakwaan, keimanan, dia tidak boleh dipisahkan daripada akhlak. Ia ibarat irama dan lagu. Dia macam gitu. Kan? Irama dan lagu dia tak boleh dipisahkan. Kalau dia pisah, dia macam pelik dia bunyinya, pelik bunyinya. So kita kalau nak jadi muslimah yang bertakwa kepada Allah itu tadi, yang tak nak mendapat kemurkaan Allah, kita juga perlu pastikan memiliki budi pekerti yang mulia. Akhlak yang baik. Antaranya akhlak baik ni banyak ya. Ini saya bagi contoh berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Jadi Nabi kata apa? Kita kalau orang yang beriman kepada Allah, kita jangan menyakiti jiran kita. Menyakiti jiran ni macam mana? Ada contoh?
Kalau jemur baju, jangan menitik-nitik. Ni ramai orang muslimah semua lupa ni. Jemur baju sekendak hati, mentang-mentang lah baju tak boleh masuk washing machine, kan. Kita kadang baju tak boleh masuk washing machine. Kalau dah tahu tak boleh masuk washing machine tu, janganlah dah kocok-kocok gantung kat ampayan tu. Habis hujan. Itu jadi macam cerita P. Ramlee. Ani. Hujan, ampayan dah turun, baju dah turun. Nanti jadi macam gitu. Tapi kalau kita kena kan, apa rasanya? Kita kalau jiran yang terkena, saya pernah, saya ni jarang tu jemur baju dekat luar tingkap ni. Biasanya jemur baju dekat dalam. Sebab kita keluar kan. Jadi pagi-pagi tu kalau lepas subuh, selalu malam lah. Kalau lepas subuh ataupun malam saya basuh baju, kita jemur kat dalam. Tapi kalau jemur cadar ni tak boleh kat dalam lah kan. Kita kena tunggu hari macam ini, betul tak? Cik kan? Wah, ini kalau jemur cadar, jemur bantal sedap ni Kita kalau orang perempuan yang jalan kat luar sedap ni Kita jemur. Tengah-tengah jemur tu baru letak, tiba-tiba hujan kau kat atas. Apa perasaannya? Marah, betul. Saya marah sebab dah lah cadar tu berat. Kita jarang jemur dekat luar. Dah letak kat luar ni tiba-tiba air mencurah-curah. Tu mak saya kata, kau tak naik atas. Mak kita Itu zaman mak kita. Kau tak naik atas. Itu kalau kena orang lain ni naik atas gaduh tau. Sebab tu kita jangan jadi ataupun kita jangan jadi punca pergaduhan. Kalau kita jadi punca sedemikian, maknanya kita menyakiti jiran kita tu tadi. So kita pun dah lah, sabar je lah, angkat je lah. Kan nak gaduh-gaduh pun susah. Maknanya di sini, jangan kita rasa apa yang kita buat dalam rumah kita, ia tidak melibatkan orang lain. Sebab jiran ni dia adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang kata 24 jam kita berada. Masa COVID macam tu kan. Kita orang tak boleh keluar rumah 24 jam. Apa orang buat semua kita dengar kat sebelah. Bising ke anak je, apa semua kita dengar sebab kita dalam rumah. Jadi sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita. Orang yang beriman dia akan jaga. Tentang perkara yang pertama ini, tidak menyakiti jirannya. Yang kedua, dia memuliakan tetamunya. Ni macam kita orang datang hari raya lah. Kan, jangan pula je, bila nak balik ni? Janganlah tanya gitu, orang baru duduk. Kan, orang baru duduk, tapi kalau lama sangat memang kena halau. Kan, Zohor, masuk asar, maghrib, tak balik-balik lagi duduk. Itu melampau kami dah melampau. Ini memang kena halau ni. Tak balik-balik. Duduk kan, kita asar kat sini lah. Asar, okay. Lepas tu, kita maghrib kat sini lah minta maaf lah maghrib lagi. Dah lah kita suruh, Bi, goreng mi, Bi, orang tak balik lagi, Bi. Maknanya kita pun kena beringat lah Jangan mentang-mentang kita kata, Nabi kan suruh muliakan tetamu. Kita pun ambil peluang ini untuk menyusahkan tuan rumah. Jangan begitu. Maknanya semua ini yang kita katakan tidak menyakiti jiran, memuliakan tetamu, ia adalah komunikasi antara dua. Sesama manusia. Sesama makhluk ini. Kita tak kata sebelah pihak sahaja, tetapi kedua belah pihak. Sama juga sambungkan silaturahim. Kita nak sambung macam mana kalau yang sebelah tu tak nak sambung? Macam itu kan? Dia kena ada kedua belah pihak yang berusaha untuk menyambungkan silaturahim itu tadi. Dan hendaklah berkata baik ataupun diam. Kata baik ataupun diam. Ni senang ke susah? Kadang senang, kadang susah. Macam tu ya. Bila part yang senang kat ni, Kak Nisa? Sebab dia kata kadang senang, kadang susah. Okay, bila senang, bila susah? Bila masa senang, bila masa susah? Apa dia? Oh, bila mood bagus senang. Bila mood tak bagus susah. Betul juga cik. Saya mengaku. Saya pun macam tu juga. Dia kalau datang senggugutnya jangan cakap dengan saya. Satu dunia yang boleh mengamuk kan. Salah cakap sikit je kita dah boleh mengamuk kan. Ikut mu jugalah. Tapi yang penting tadi Nabi kata apa? Kalau kita tak boleh kata baik, kita diam. Yang kedua tu. Sebab tu Nabi suruh kita diam. Kalau kita tahu mood kita tak baik, jangan banyak cakap. Kita diam saja kan. Orang cakap apa pun kita diam. Sebab kita tahu ni kalau aku cakap ni dia jadi benda yang tak baik.
Okay, so ini akhlak yang Nabi SAW ingatkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang menggandingkan ketakwaan tu tadi dengan akhlak yang baik. Dan satu perkara saya nak tutup perbincangan kita pada pagi ini dengan sebuah hadis yang lain. Okay, tak apa, perenggan yang kedua tu tinggalkan saja dalam buku tu. Saya rasa dah macam buat bicara muslimah pagi ni. So tak baca buku. Okay. Nabi SAW menjanjikan kepada kita dengan satu tempat yang begitu cantik. Di hari kiamat kelak. Okay, di sisi baginda SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa? Inna min ahabbikum wa aqrabikum. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat dengan aku, tempat duduknya di hari kiamat. Siapa? Orang yang Nabi kata ahasinukum akhlaqan. Orang yang baik akhlaknya. Sebab tu penting kita memiliki adab yang baik itu tadi. Kerana Nabi cinta dan tempat duduknya paling dekat dengan Nabi SAW di hari kiamat. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita dengan keadaan yang sebaliknya. Orang yang paling aku benci, orang yang paling jauh tempat duduknya dari aku ini pada hari kiamat, Nabi sebutkan tentang 3 ciri manusia. Pertama, Nabi kata apa? Ats-tsartsarun. Kedua, al-mutasyaddiqun. Dan yang ketiga, al-mutafayhiqun. Di kalangan para sahabat, mereka bertanya kepada Nabi SAW. Bila mereka dengar hadis ini, mereka kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, jika berkaitan dengan ats-tsartsarun, al-mutasyaddiqun, kami sudah mengetahuinya. Tetapi apakah yang dimaksudkan dengan al-mutafayhiqun? Nabi kata apa? Al-mutakabbirun. Al-mutafayhiqun bermakna al-mutakabbirun. Maksudnya orang yang sombong. Okey, tadi yang paling Nabi cinta dan paling dekat dengan Nabi siapa? Orang yang berakhlak baik. Paling Nabi benci dan paling jauh duduknya daripada Nabi SAW di hari kiamat ada 3 tadi. Pertama, ats-tsartsarun. Ats-tsartsarun maksudnya ialah orang yang dia cakap berjela-jela. Okey? Dia cakap banyak, cakap berjela-jela. Senang kata macam ni, dia tak bagi chance orang lain cakap. Kan kadang-kadang kita duduk ramai-ramai, dia je nak cakap, suara dia dengar, ya Allah, hai. Kita nak cakap, aku kan, kau, yelah aku, tak, aku kita suka tak duduk dengan orang macam tu? Temper kan? Guna ayat temper. Temper tau aku dengan dia tu. Aku nak cakap pun tak boleh, tak bagi chance. Nak masuk dia masuk, nak masuk dia masuk. Allahu Akbar. Dia cakap, maknanya dia menguasai perbincangan itu tanpa memberikan peluang untuk orang lain explain, tanpa beri peluang untuk orang lain cakap, kan? Dia seorang yang nak menang. Ini yang pertama, ats-tsartsarun tu tadi. Okey? Yang kedua, tadi apa? Al-mutasyaddiqun. Al-mutasyaddiqun, Nabi kata, orang ini adalah orang yang cakap dengan gaya yang merendahkan orang lain. Dia cakap tapi bahasa dia, ayat yang dia gunakan ialah ayat yang memandang rendah pada orang lain. Kan ni al-mutasyaddiqun. Dia cakap, boleh saya kata gini, orang yang suka cakap sindir-sindir ni, ni orang boleh panggil sebagai al-mutasyaddiqun. Merendahkan maruah orang lain. Kan? Kata, kau kerja apa Oh, gaji kau kecil lah macam tu. Kan kita, orang yang kerja tu kan, tak baik cakap gitu. Dia rasa rendah. Dia cakap depan orang, kenapa kau tak kerja gini kan? Kau kan ada doktor.
Kan kau ada doktor ya, kenapa tak kerja universiti ajar makcik-makcik? Biasa dengar tak? Ajar makcik-makcik. Apa ajar makcik-makcik? Makcik-makcik bukan tahu apa-apa pun. Kita dengar kecil besar je orang kat depan ni. Dia merendahkan kita lah maknanya. Kan orang yang begini, Nabi kata al-mutasyaddiqun. Bercakap dengan gaya yang merendahkan orang lain, yang menghina orang lain. Okey, hati-hati ya dengan cara bercakap yang begini. Yang ketiga, tadi Nabi kata apa? Al-mutafayhikun. Nabi dah jelaskan tadi dalam hadis tu apa tadi? Al-mutakabbirun, orang yang sombong. Maknanya dia bercakap dengan gaya yang sombong, yang membanggakan diri dia. Okey, biasanya boleh kita gandingkan dengan yang kedua tadilah. Mungkin yang kedua tadi dia tak banggakan diri dia. Tapi ada orang dia buat dua-dua. Kan? Dah lah dia rendahkan orang lain, dia banggakan diri dia pula, dia sombong pula kan depan orang kan. Kau tak macam aku, anak aku semua straight A's, anak kau ni Allah normal aja macam gitu. Kita dengar kecil macam tu rasanya. Dia dah rendahkan kawan dia banggakan diri dia. Ada dua ciri tu tadi dalam diri dia. Tapi yang paling penting kita nak kata, Nabi ingatkan 3 ciri ini adalah 3 ciri orang yang tidak beradab. Sebab tu tadi yang pertama Nabi sebut, orang yang Nabi cinta, yang paling dekat dengan Nabi ialah orang yang berakhlak mulia, berakhlak baik. Bila Nabi sebut yang kedua tadi, kategori yang sebaliknya tadi kan, tentang orang yang paling jauh dari Nabi, orang yang paling Nabi tak suka itu ialah, Nabi sebut dengan 3 ciri tersebut untuk menunjukkan kepada kita ini adalah akhlak yang tidak baik. Kalau kita tak reti nak jaga lidah kita tak reti nak menghormati orang lain, bermakna orang ini adalah orang yang tidak beradab. Sebab itu Nabi kata apa? At-taqwa hahuna. Taqwa tu dia ada dalam hati kita. Bihasbi mri'in minasyarr ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu kita anggap dia buat perkara yang tidak baik ataupun dia buat perkara yang jahat apabila dia merendahkan orang lain. Kalau kita buat perkara yang merendahkan maruah diri orang lain, yang menghina, Nabi kata ini dah cukup dah untuk menjadi bukti kita memiliki adab yang tidak baik ataupun orang kata perangai yang tak bagus. Sebab tu tadi Nabi kata yang mula tu, takwa tu dekat sini. Kalau kita ada takwa, kita tak merendahkan orang lain. Kalau kita ada takwa, itu kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada hari kiamat, kita akan jaga semua perkara ini, maknanya kita akan jaga semua akhlak. Kerana kita tahu bahawa yang menyuruh kita untuk jadi orang yang berakhlak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila di kalangan sahabat Nabi, mereka datang jumpa Aisyah radhiyallahu anha, mereka tanya kepada Aisyah, akhlak Nabi ni macam mana? Aisyah kata apa? Akhlak Nabi itu Al-Quran. Maknanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita supaya menjadi seorang muslimah yang baik, muslimah yang salihah, muslimah yang beradab. Dalam Al-Quran Allah ceritakan jangan berbisik-bisik kalau kita ni 3 orang. Betul kan? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan anak ni tak boleh masuk bilik ibu bapa sebarangan. Itu adab. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita jangan membelakangi, maknanya jangan kalian ni menggunjing atau mengumpat antara satu dan yang lain. Allah ajar pada kita tentang adab. Semua itu adab komunikasi kita sesama manusia. Bermakna, okey, kesimpulannya di sini, kalau kita jaga takwa kita kepada Allah, kalau kita berusaha untuk jadi seorang muslimah yang benar-benar ada ketakwaan dalam diri ini, akhlak kita dia akan turut menjadi cantik. Orang yang bertakwa, Allah Subhanahu Wa Taala cinta. Orang yang berakhlak, Allah Subhanahu Wa Taala juga cinta. Dicintai oleh Nabi SAW dan dicintai oleh insan yang ada di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini dan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.